Sejak dahulu lagi, kita digalakkan dengan amalan membaca buku. Hal ini kerana dengan membaca buku, kita dapat meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah dan juga dapat menambah ilmu. Tambahan pula, setiap orang mesti mempunyai satu buku yang banyak membantu dan memberi inspirasi dalam kehidupan kita. Dan salah satu buku yang dipilih sebagai buku yang menginspirasikan kami ialah buku yang bertajuk Warkah untuk Manusia Kecewa. Buku ini telah ditulis oleh Faiz Ibrahim dan diterbitkan oleh The Buku. Buku ini telah dikeluarkan pada 1 Ogos 2022. Buku ini juga telah dijual dengan harga RM23 senaskah serta boleh didapati di mana-mana laman sesawang, kedai buku dan pesta buku. Buku ini juga merupakan buku yang ke-9 yang dikeluarkan oleh Faiz Ibrahim. Buku ini adalah buku bukan fiksyen dan mengandungi 250 muka surat. Buku ini ialah buku motivasi yang terhasil dari pengalaman yang telah dilalui oleh penulis sendiri. Antara bahagian-bahagian yang telah memberi impak positif dan juga inspirasi kepada kami ialah bahagian 2 yang bertajuk The Art of Kehilangan. Pada bahagian ini, penulis menceritakan tentang kehilangan bapanya sebelum dia mengambil STPM pada tahun yang sama. Penulis menekankan bahawa kehilangan seseorang mampu mengubah 360 darjah kehidupan seseorang ke arah antara yang lebih baik ataupun yang tidak baik. Dan kehilangan bapanya membuatkan dia lebih matang dan belajar bergantung pada diri sendiri dan bukan kepada orang lain. Penulis menekankan lagi bahawa semua orang pasti akan melalui fasa kehilangan orang yang tersayang. Dengan ini, kita tidak bolehlah terlalu selesa dengan keadaan kita sekarang. Selain itu, pada bahagian bab 6 yang bertajuk The Art of Memilih Mendahulukan, ia menceritakan tentang penulis yang bertungkus lumus belajar dan mengambil STPM sehingga dipilih memasuki Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Setelah belajar di sana selama sebulan, penulis masih berasa seakan-akan kosong. Lalu ketika penulis menanyakan kabar kepada maknya menyatakan bahawa beliau duduk di rumah berseorangan kerana semua adik-beradik penulis sedang bekerja. Penulis mendengar jawapan maknya, dia berasa tidak sedap hati dan memilih untuk meninggalkan pembelajarannya di UIAM dan tinggal bersama maknya. Dia berasa agak sedih tetapi dia juga bersyukur dapat meluangkan masa dan menemani maknya itu. Tidak lama selepas itu, penulis dapat memasuki pengajian jarak jauh PJJ dan memulakan perniagaan secara suka-suka. Allah memberi rahmat kepadanya dan memberi rezeki yang melimpah ruah. Perniagaannya semakin lancar dan penulis dapat membeli barang yang dia inginkan. Manusia sekadar hidup untuk diri sendiri dan tidak membawa kebaikan serta nilai yang baik kepada orang lain, itu bukan namanya hidup tetapi kosong. Inilah kata-kata yang menjadi motivasi kepada penulis. Seterusnya ialah bahagian yang ke-12 yang bertajuk kosong. Pada tajuk ini, penulis menceritakan ada satu masa di mana dia merasa sangat kosong, seperti hilang keterujaan dalam meneruskan kehidupan walaupun dia telah berjaya mengharungi pelbagai dugaan dan mencapai apa yang diinginkan. Penulis cuba untuk mengisi dengan mencari pasangan dan mencuba menggalakkan diri dengan media sosial. Namun, dia berasa semakin serabut. Pada suatu hari, si penulis keluar dan melihat booth pakej umrah. Di situlah dia rasa dia telah mendapat jawapan dari kekosongan hidupnya tadi. Penulis menulis bahawa dia mungkin terlalu banyak memberi jiwanya hidangan dunia seperti mendengar musik, bahasa yang kasar, dosa-dosa kecil dan berbagai lagi. Kata penulis lagi, berjaya yang sebetulnya ialah apabila kita sebagai manusia dapat hidup di dunia tapi masih merasa selesa walaupun tiada apa-apa. Jadi penulis pun mengurangkan tumpuan pada dunia dan belajar untuk mengutamakan akhirat. Sebagai seorang manusia,
Dari buku ini, banyak pengajaran yang kami dapat. Sebagai contoh, di saat kita kehilangan seseorang, janganlah kita meratapinya terlalu lama kerana hidup harus diteruskan juga. Kita juga haruslah memikirkan perasaan orang yang kita sayangi dan berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan. Hal ini dikatakan demikian kerana kita hidup bukan berseorangan di dunia ini. Jikalau tiada orang lain di sekeliling kita, maka kita bukanlah sesiapa. Tambahan lagi, di dunia ini janganlah kita lupa bahawa Allah itu sentiasa ada dan sentiasalah beribadah kepadanya. Sesungguhnya, yang memberi rezeki, kebahagiaan dan kesenangan datang daripada Allah. Sebagai penutup kata, berbahagialah wahai manusia. Janganlah kita berputus asa dan kecewa apabila berlakunya sesuatu yang tidak kita harapkan. Serta lihatlah dunia dari retina mata yang berbeza.